bacaan kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, terjemahkan dalam bahasa Jawi oleh Syekh Abdullah Al-Mathari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi alihi bi barakatina wa qala. Ada? 58 bawah. 9. Oh, yang kedua lah. Kedua bahawasanya memakan yang haram lah. Kedua bahawasanya memakan yang haram. Ini kita belajar bab makan ya. Bab makan dan kepentingannya kepada badan kita dan efeknya kepada hati kita. Sebab makan tadi punca menyebabkan kita lalai, menyebabkan kita hilang kekuatan hati dan menyebabkan lemah untuk beribadat. Jadi dia nak ajar kita berkenaan dengan makanan tadi. Jadi kesannya yang kedua. Kedua bahawasanya memakan makanan yang haram dan syubhat apa ditolak dan tiada kuasa bagi ibadat. Makna ditolak tu maknanya Allah tak terima ibadat kita. Dan tiada kuasa bagi ibadat. Sudahlah, kalau kuasa pun Allah Ta'ala tak terima, dan kalau kita buat pun tidak, kalau nak buat pun tak mampu, dan kalau mampu pun Allah Ta'ala tidak terima. Itu punca tu dia kita nak kena puasa lah, nak kena makanan yang halal lah. Itu yang kita dah bincang nak cari kat mana, nak buat satu kawasan pertanian yang halal. Tapi bagi orang pekor dia tak kira, dia membujuk dalam melentang patah. Halal maknanya mungkin hasil kita yang halal ataupun pembuatan barang tu yang haram. Bukan saja hasil kita bekerja, tetapi benda makanan kita tu tadi, produk dia tu, bekas tangan kapi yang pegang babi tu, situ duduk. Tidak ada orang Islam yang ambil berat pada hari ni. Tak kira asal makanan saja, membujuk dalam melentang patut. Lepas tu mulalah kena tulis kat situ logo halal. Kena tulis kat situ pasal halal. Orang Islam semula ayat tak kaya haram. Kan? Yang tulis logo halal sebab pembuatnya bukan Islam lah tu. Jadi nak menjamin kehalal pasal bagi air sejuk ini ialah halal. Air sejuk pasal aku haram pula. Kan? Kita tahu haram ni arak pula. Benda-benda haram. Tapi kenapa maka nak tulis halal? Sebab pembuatannya tidak dijamin. Maka sebab itulah terpaksa ambil logo halal. Sebab tu kalau kita tak percaya dengan makanan ni, kita kena jaga. Kenapa bagi logo halal? Sebab banyak yang haram. Mungkin perbuatan dia, mungkin campuran dia dan sebagainya. Jadi kita tak berhati-hati bab tu habis. Bagi ibadat, kerana tiada patut bagi khidmat Allah Ta'ala melainkan orang yang suci lagi menyucikan dirinya. Untuk ibadat kepada Allah ni tidak boleh orang yang tak suci. Dia kena diri dia suci untuk menghadap yang suci. Allah Ta'ala ni yang suci, maha suci. Kita sebut hari-hari kan, maha suci. Maka untuk menghadap dia pun kena dengan suci. Selain daripada suci hati, suci fikiran, suci makanan dalam perut kita yang menjadikan daging darah kita. Kataku, mana ni pengarah bagi tahu kita, tiadakah Allah Ta'ala telah menegahkan orang junub? Bukankah kita dengar cerita Allah Ta'ala menegahkan orang junub itu masuk kepada rumahnya? Orang junub tak boleh masuk masjid, orang marihid tak boleh masuk masjid, orang hadar besar tak boleh masuk masjid, orang padang kotor tak boleh masuk masjid. Kenapa Cina boleh masuk pula? Kenapa tak boleh masuk? Bermakna dia pinjam kuasa Tuhan sekejap untuk mengizinkan masuk. Dah mula warah pula. Tak boleh, kecuali ada kecuali dibenarkan oleh para pemerintah, raja-raja, mungkin ada musyidah-musyidah lain. Tapi sekadar masuk nak seronok, nak ceramah, nak bagi cek, tidak boleh. Sebab dia telah pun ada dalam hadis dan ulama-ulama dah beritahu. Sebab apa? Sebab junub tadi. Janabah ni ada banyak bagi. Janabah kafir, sucinya dengan mengucap 2 kalimah syahadat. Janabah besar orang Islam, sucinya dengan mengangkat hadas besar. Janabah dosa, sucinya dengan bertaubat. Janabah makanan yang haram, itu nama khayyam.
nak kena suci, bersih balik dengan taubat, dan kemudian suci balik dengan puasa. Puasa dia mengambil masa 40 hari. Pasal 40 hari? Sebab makanan tu mesti makanan ni dihadamkan mengikut saiznya 40 hari. Sebab tu orang sufi dia pilih 40 hari. Dia pilih bukan wajib kaedah makanan dalam perut kita ni 40 hari 40 malam. Baru dia clear sebalik. Contohnya kita ambil satu hadis. In arakum yajma'u khalqahu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah summa yakunu ala katam misla zalik summa yakunu ala misla zalik. Ada 3 kali 40. 3 kali 40. Sesungguhnya seorang kamu dijadikan dalam perut anak Adam mu'titalah selama 40 hari bertukar menjadi seketul darah. 40 hari lagi bertukar menjadi seketul daging. Mana bermula dengan 40. Dan berarti saya mani tadi menjadi seketul darah 40. 3 kali 40. 40 hari ini diambil oleh ulama adalah keadaan satu proses berubah masa 40 hari. Ni dia angka 40 untuk makanan lah. Jadi bila 40 hari tadi daripada makanan bertukar menjadi darah bertukar menjadi seketul daging. Mengambil masa 40 hari. Maka untuk itu maka ahli-ahli sufi memilih mengeluarkan barangan dalam badan kita yang berbentuk sisa-sisa chemical tu, dia mengambil masa 40 hari. Maka dia memperkenalkan kepada kita puasa. Nak puasa pun nak apa, itu kaedah orang-orang sufi. Nak bersihkan badan kita. Dia masukkan yang halal, keluar. Maka dia kira sudah puasa, maka masuk carrier yang halal. Ini cara fizikal. Selain daripada taubat lah. Itu cara dia. Saudara tak nak buat pun tak apa. Tidak wajib. Tetapi saudara, dalam badan kita ni cara keluar dia dengan berok. Jadi ke bahasa makan hara bila nak suci. Maka waktu keluar masuk dia belen dia tu dah keluar, dia ada sikit dia boleh bersih selepas 40 hari. Itu sebab dia kita jangan ke 40 nak habis 3 hari pun setengah mati dah. Setengah mati nak habis 3 hari. Ni 40 pula. Hijau lah. Dia ada orang tak menegakkan orang junub itu daripada masuk ke rumahnya masjid. Orang tak benar orang ada besar masuk masjid kerana kotor tadi lah. Sebab kotor tu lah tidak benar masuk masjid walaupun pakai pampers. Lalu begitu boleh. Apa pasal boleh? Dulu di zaman Nabi SAW tempat wuduk belah sana, rumah belah sini dia terlalu limited. Maka menjadi boleh lalu. Itu pun kalau tidak dikhawatiri menitik darahnya. Kalau tidak ada berkesan yang meyakinkan, maka dia tetap haram. Kalau dia pakai pamper, pakai dengan baik, meyakinkan tidak menitik, lalu boleh, tapi berhenti haram juga, tetap haram. Yang boleh lalu itu pasal nak pergi sebelah sana ada air bersada, maka dibenarkan lalu, diharuskan lalu, tetapi berhenti tetap haram. Bila kita sudah istihar sebuah masjid sebagai tempat ibadat, maka kita buat kelas kat situ lah, tuition kat situ lah, apa semua tu, dewan kat situ lah, maka masuk segala wanita, lelaki dan perempuan. Lagu mana kalau hak mari tu perempuan yang siapa nak bertanggungjawab? Kena anggap. Mana masa awak seminar tu kena anggap dewan serbaguna lah sekejap. Lepas tu besok sebenarnya awak masjid pula. Lepas jadi halal tu. Jadi kalau kita tahu kita isyah masjid bermakna kita jaga kesucian masjid. Di antara kesucian masjid ialah tidak boleh dicicak oleh perempuan yang mari, tidak boleh dimasuki oleh orang yang berhadas besar. Kerana janabah dia bermasuk ke rumahnya, dan orang berhadas sebelum menyentuh kitabnya. Begitu juga orang yang tidak ada orang berhadas besar dan hadas kecil, tidak dia benar menyentuh kitabnya. Pasal janabah itulah. Kitab dia ni kerana suci, maka tidak boleh disentuh. Mereka orang yang suci, tak boleh sentuh. Maka tu daripada kita, untuk guru lama-lama kita, dia tak benar pegang Quran kalau tidak ada wudu. Kalau berhadas besar lebih lagi. Malah kalau ia berhadas besar, jangankan nak sentuh, baca pun tak boleh. Baca pun tak boleh. Pasal tak boleh baca pasal apa? Pasal hadas besar tu lah. Sebab itulah sudah dipayah lah. Kalau kita tak boleh kan, orang ahli politik kata boleh lah. Dia boleh, dia boleh lah.